Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Wah, bertuah kita hari ini dapat tengok yang ini, Isuzu D-Max 2021. Model ni dia dah di-launch pada peringkat global pada 2018. Malaysia macam biasalah dia lambat sikit. Alright, bila kita bercakap pasal Isuzu ni dia dah 57 tahun buat truck pickup. Dia orang memang paling terror buat enjin diesel. Itulah dia Isuzu. Jadi bila kita terror buat pickup, kita terror buat enjin diesel, selalunya tidak akan ada persoalan tentang spare part lah, reliability lah, ketahanan lah kan. Sebab Isuzu ni antara pickup yang paling senang nak dijaga. Yang ini dia dah masuk third generation tau. Dah 3 generasi dah D-Max ni. Okey, yang terbaru ni, dia orang Isuzu Malaysia ni dia bagi 3 pilihan varian. Yang pertama standard, yang kedua premium, yang ketiga yang ini X-Terrain. Yang ni dia punya flagship lah. Nanti saya akan ceritakan satu persatu. Memang features dia semua ada lah, senang cakap. Okey, kalau kita compare dengan D-Max yang sebelum ni, okey, yang ini memang nampak lebih maskulin, lebih garang, lebih bold. Tahu kat mana? Kat bahagian depan dia. Dia punya bonnet atas ni dia macam berbentuk V, dia punya V shape sikit. Okey, dia punya lampu ni dia ada DRL LED, ni bi LED. Okey, dia punya grill, dia ada 2 jalur besar warna hitam kat sini. Lepas tu dia biasalah grill warna hitam. Dan dekat bawah ni tahu ada apa? Dia ada skid plate dekat depan dan juga kat bawah tu dia ada samgat berketebalan 6mm untuk melindungi enjin dan juga kotak gear. Okey, bonnet berbentuk V yang saya cakap tadi sebenarnya dia 15mm lebih tinggi. Apa maknanya? Dia punya bumbung 10mm lebih rendah. So dia nampak lebih sporty dan lebih garang. Dan ada lagi yang tersembunyi. Dia punya wiper ni dia pakai jenis aerofoil. Tapi bukan tu je. Dia punya nozzle air untuk cuci cermin tu kan. Dia tak letak atas bonnet ni. Dia letak dekat wiper. So nampak lebih clean dan sebenarnya cucian tu lebih bersih lah. Okey, perasan tak kalau kita tengok D-Max yang sebelum ni atas jalan, kenapa D-Max ni dia nampak macam rendah? Betul. Yang ini dah lebih tinggi. Yang ini dia punya jarak titik gravity dia 240mm. Bukan tu je, dia punya jarak roda ni dah bertambah 30mm. Dan itu menghasilkan ruang dalaman yang besar. Okey, yang itu kita tengok kemudian. Okey, dekat luar ni apa yang kita boleh nampak ialah rem 18 inci. Bentuk dia ni memang agak pelik sikit kalau kita tengok berbanding dengan truk-truk lain yang ada di pasaran lah. So dia buat color hitam, dia punya brake tu 320mm. Brake depan dia memang cukup besar lah saudara. Tayar yang dia bagi ni, tayar 80 terus. Dia tak bagi tayar HT, bagi tayar 80 terus. So boleh lah nak masuk hutan-hutan sikit kan. Panas betul lah. Dekat luar ni juga kita boleh nampak, ni dia ada arch dekat bahagian roda dia. Lepas tu dia punya side mirror color gelap. Dia punya tu, roof rail dia ada dengan side step dia. Okay, sebelum saya terlupa, yang model ni dia dah boleh mengharungi air sedalam 800mm dan juga suspension dia ni langsung tak sama dah dengan yang dulu. Even yang dulu kan belakang dia punya leaf spring tu dia pakai 4, yang ni dah pakai 3. Dia punya geometri, suspension semua dia dah ubah, dah memang lain terus lah. Okay. Untuk bahagian belakang ni dia boleh bawa beban sampai 970 kilo. Dan yang istimewanya D-Max ni ada. Nampak? Tailgate assist. Tak adalah gedegang-gedegang bila buka kan. Okey, lagi satu apa yang istimewa D-Max ni? Dia ada ni sliding tray. Macam mana ni? Tarik ni. So kita tarik begini. So kalau kita nak bawa barang-barang yang besar kan, nak tolak ke dalam, tak adalah terkapai-kapai kelemasan di depan sana. Panas betul kat luar tu. Okey, kita dah duduk dekat dalam Isuzu D-Max
X-Terrain, varian paling tinggi di kalangan Isuzu D-Max yang dijual di Malaysia. Okey, apa yang kita dapat dekat bahagian dalam ni? First time saya masuk, wow, ini ke truck pickup? Betul-betul lain daripada D-Max yang sebelum ni kan. Kau tengok dia punya kontur, dia punya design dashboard ni sendiri, okey? Bukan setakat design tapi pemilihan material. Kalau dekat bahagian atas ni, kalau kita tengok daripada luar, memang nampak dia menggunakan plastik-plastik soft touch, lepas tu dengan ni benang-benang jahitan color coklat. Okey, color coklat ni dia sekali dengan seat. Okey, seat kulit ni kan. Okey, seat kulit ni dia buat juga warna coklat, warna yang seragam dengan bahagian atas dashboard ni. Itu menyebabkan dia nampak lebih SUV berbanding pickup sebenarnya. Even kita punya driving positions ni kan, kita duduk ni memang dah tak rasa macam kita drive truck. Okey, dekat konsol tengah ni dia dah tinggikan sikit berbanding yang model lama, dan juga tombol gear ni dia rendahkan sikit, dan dia punya tombol gear ni juga dalam dia ni ada lampu indikator tau. Steering dia ni walaupun kita nampak macam saiz normal je, tidak. Berbanding dengan D-Max yang sebelum ni, yang ini saiz dia 375mm. So dia lebih kecil. Tapi kenapa dia tak nampak kecil? Because of design dan juga susunan. Okey, susunan switch dia ni memang nampak kena dengan design steering ni. Okey, kat bahagian kiri ni kita ada untuk kawalan-kawalan untuk sistem audio yang kat situ. Yang belah kanan ni untuk adaptive cruise control, yang kontrol MID dekat bahagian meter. Ya, meter dia ada MID bersaiz 4.2 inci yang menunjukkan pelbagai jenis maklumat lah, termasuklah ADAS, jarak kita follow kereta depan dan juga sebagainya. Untuk sebuah pickup truck, jarang sebenarnya manufacturer dia nak fokus sangat pada infotainment ke apa benda semua tu kan. Tapi sebab Isuzu ni dia dah cuba alihkan pembeli daripada nak pakai buat kerja saja. Okey, kau boleh pakai hari-hari, kau boleh bawa pergi mengurat, pergi bawa awet semua. So kenalah ada feature-features. Dan antara yang terpenting bagi saya bila masuk dalam kereta ni, dia punya player 9 inci ni memang cukup besar. Dia boleh sambung Android Auto dan juga Apple CarPlay. Pickup ni dia ada 8 speaker tuan-tuan. 8. Termasuklah yang ni, Twitter dekat atas bumbung dan juga Twitter dekat atas dashboard. Tahu tak apa benda lagi yang saya rasa kagum dengan kereta ni? Bahagian aircon ni, dia dual zone. Okey, dual zone tu nak cerita lah, tapi dia buat full display macam ni. Nampak, ya ampun, mewah betul lah nampak D-Max ni. Dengan button-button dia macam ni kan, pegang pun sedap. Okey, selain tu, macam biasalah, bila kita nak jadikan dia sebagai kenderaan harian, memang kena letakkan ni. Okey, dia punya cup holder dekat belah sini, dekat pintu dan juga dekat belakang. Oh, sebelum terlupa, dulu kan dia punya switch nak tukar 2 wheel 4 wheel tu duduk kat sini. Sekarang mana? Dah hilang? Tak, dia letak kat sini. Dah jauh sikit daripada budak-budak kalau nak main kan. Dan untuk menukar 2 wheel 4 wheel ni, katanya kepantasan dia dah berkurang. Dulu macam 1 saat lebih, sekarang ni 0.61 saat saja. Ada lagi yang istimewa. Kereta ni dia datangkan dengan remote killer semualah. Tapi remote ni dia boleh start kereta ni daripada luar. Bijak. Okey, jom pergi belakang. Ingat tak yang saya cakap pasal pertambahan wheelbase dia 30mm? Walaupun nampak angka tu kecil, tapi untuk sebuah truck pickup, okey, dia menyumbangkan yang ini. Depan saya dah set saya punya driving position. So belakang ni boleh nampak dengan saya 178 cm, almost 6 kaki. Tengok dia punya headroom, dia punya shoulder room. Dan yang bestnya juga ni, bahagian penyandar ni, sebenarnya dia dah menyandar sikit kan. Jauh lebih selesa kalau kita banding dengan D-Max yang sebelum ni. So duduk belakang saya rasa anak bini dah tak komplain kot. Nak komplain apa lagi? Aircon pun dah ada kat belakang kan. Ni lubang aircon dah ada, sejuk lah orang belakang. Lepas tu tak payah berebut lagi nak cas telefon, cas iPad. Ni dah ada. Beli teh tarik, boleh sangkut dekat situ. Nak sorok barang pun boleh, ada dekat bawah seat. Nak letak air, ada. Pergi Starbucks tak beli teh tarik, ni boleh letak Starbucks. Cukup kan? Dari segi safety, untuk varian premium dan X-Terrain dia datang dengan 7 beg udara. Untuk varian standard dia datang 2 je lah. Okey, D-Max ni dia dapat 5 star ASEAN NCAP. Dan yang paling istimewa tahu apa dia? Dia ada ADAS. Betul, dia datang dengan ADAS. ADAS ni dia pakai kamera stereo dekat bahagian depan tu. Jadi kamera stereo ni dia akan lebih sensitif untuk mengesan objek dan juga benda-benda lain dekat bahagian luar. So untuk ADAS ni dia ada beberapa ciri lah, iaitu turn assist, pedal miss application mitigation, adaptive
cruise control dengan fungsi stop go function, forward collision warning, autonomous emergency braking iaitu AEB, automatic high beam dan juga lane departure warning system. Pickup ni juga didatangkan dengan sonar sensor, 2 depan dan juga 2 belakang. So kita senang lah nak parking kan. 2 radar kat belakang tu juga dia berfungsi untuk rear cross traffic alert iaitu RCTA. Kalau nak cakap bab keselamatan ni banyak lah, dia ada blind spot monitoring, dan untuk X-Terrain dan Premium ni dia ada PESS iaitu Passive Entry and Start System. Untuk varian ini, ia didatangkan dengan enjin 3 liter diesel turbo. Power dia 190 PS dan 450 Nm torque. Power kan? Besar sangat 3 liter? Ada. Isuzu Malaysia dia juga bagi pilihan 1.9 liter yang berkuasa 150 PS dan 350 Nm torque. Bergantung kepada bajet kita lah nak beli yang mana satu kan. Dan untuk varian X-Terrain ni, dia didatangkan dengan 7 tahun waranti dan unlimited mileage. Gila juga terak ni kot. Okey, itulah kita berpanas-panasan pada hari ini. Jadi kita dah review dengan complete lah juga kali ni kan. Okey, harga dia berapa? Untuk X-Terrain ni harga dia bermula pun dah. Untuk X-Terrain ni harga dia ialah 141,900 lebih. Okey, untuk varian premium, standard dan yang lain-lain tu harga dia kat sini. Tengok situ. Kira-kira tu. Cuba kira yang mana mampu beli. Alright. Sampai kita bertemu kembali, jangan lupa tolonglah subscribe. Nampak ni? Panas-panas ni buat video untuk korang ni. Okey? Kita jumpa lagi. Tekan loceng tu. Like tu jangan lupa. Komen kat bawah.